Sebab tu ada kes baru ni, orang duk tanya saya jugalah, berata duk hantar kan, tentang yang orang yang solat di tepi highway tu. Dia ada beberapa perkara yang kita kena teliti dalam nak komen hal seperti ini. Yang pertamanya ialah kita tahu apabila sebahagian orang bila waktu dah nak keluar dia tak solat, memang dia akan gelisah, menunjukkan dia ahli solat. Tentu kita bagi markah dulu, kat dia bahawasanya dia nak jaga solat dia. Nak jaga solat itu sebahagian daripada tanda iman. Cumanya soal macam mana dia nak mengendalikan solat. Bolehkah dia pergi solat di tempat yang bahaya macam tu? Mungkin pada andaian dia tak boleh solat dalam keadaan itu, melainkan dia kena turun kereta. Nak kata kat dia pun mungkin tak ada orang. Selama ni pun sebahagian orang lah, banyak yang dah terbuka. Setengah orang ni diajak bagi sempit. Dia kata kalau hang semayang lah kereta macam tu tak sah. Dalam kenderaan mana boleh semayang. Ada orang yang tanya saya hal tu. Saya kata tu semayang lah kapal terbang. Oh betul juga, itu kapal terbang, kenderaan lah tu. Dia duk ingat kapal terbang bukan kenderaan. Kenderaan tu. Walaupun asalnya Nabi SAW apabila semayang sunat dia solat di atas kenderaannya, apabila semayang fardu dia turun. Tapi sekarang dia itu tak ada tempat nak turun. Kalau ada turun boleh turun kereta, kalau waktu semayang waktu kita kena turun sekiranya kita mampu. Ini tak ada dalam keadaan demikian. Apa dia boleh buat? Dia solat dalam keadaan dia, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangilah ia dengan kadar yang kamu mampu. Itulah kadar yang mampu. Turun ke jalan raya itu bahaya untuk diri dia. Tapi kita tak boleh kutuk dia. Sebab dia nak cuba menunaikan titah tu, mungkin dia belum faham. Tapi kita bagi maklumatlah untuk orang lain nanti. Mungkin jika sekiranya dia dalam keadaan boleh jamak salat, dia jamak salat dah. Misalnya kalau zuhur boleh dijamakkan dengan asar. Asar jamak dengan zuhur. Maghrib dengan isyak. Tapi mungkin perjalanan tu mungkin panjang berjam-jam, subuh dah nak keluar. Seseorang kalau dia boleh turun, wajib dia turun solat. Jika tak mampu, dia solat dalam keadaan yang dia ada. Wuduk tak ada, tak apa, dia boleh buat, dia boleh spray muka dia dalam kereta ke, tak boleh. Habis air dalam kereta pun tak ada, dia tayamum lah, dia tepuk lah debu-debu di luar pintu kereta dia ke apa, yang penting ada debu, muka dan tangan dia salat. Adakah itu hormat waktu, perlu tunai balik? Ada qaul kata buat balik. Tapi apabila seseorang telah buat dalam keadaan itu, dia telah buat dengan kadar yang dia mampu, dia tak payah tunaikan balik. Kalau dia tunaikan balik, dalam riwayat hadis tu, satu orang dia solat tak cukup syarat, dua orang yang solat tak memenuhi syarat-syarat sah solat, Nabi SAW kata seorang tu dia buat, Nabi tak asabta sunnah, dah betul kau dengan sunnah, suruh ulang balik. Nabi kata walaka ajran, kau dapat 2 pahala. Maksudnya tak wajib ulang. Nak ulang boleh lah, tapi tak wajib ulang. Tak boleh kita kata wajib ulang. Kalau wajib ulang seolah-olah tak terpakai kita tunaikan tadi. Dan begitu juga dalam banyak hal-hal yang berbagai-bagai. Kadang-kadang orang sakit di hospital, ni doktor-doktor yang buat ni, hari tu kita bagi tahu bahawasanya mereka boleh menjamakkan solat bila ada keperluan, lil hajah. Oh ramai macam itulah keluar, tak boleh. Ini pandangan Al-Imam Tirmizi menyatakan inna jami'un ma fi hadzal kitab ma'mulun bihi khala hadithain. Semua yang ada dalam kitab aku ni semua dia amalkan, melainkan 2 hadis.
Ini At-Tirmizi sebut dalam kitab Al-Ilal pada akhir Sunan At-Tirmizi. Hadis lain tu apa? Satunya dia sebut hadis Ibnu Abbas yang jamak, tidak kerana musafir, tidak kerana hujan dan tidak kerana ketakutan itu. Yang kedua ialah hadis Nabi SAW kata, idza syaribal khamr fajliduhu, jika dia minum arak, pukul dia. Jika dia datang fil rabi'ah, pada kali yang keempat, faqtuluhu, jika sampai 4 kali, bunuh dia. Yang ni tak diamalkan, kata Tirmizi. Itu kata Al-Imam Tirmizi. Hadis yang mana Ibnu Abbas menyatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an bil Madinah min ghairi khaufin wala safar. Nabi semayang zuhur, asar, cantum sama-sama, gabung sekali. Maghrib dan isya gabung sekali di Madinah, tidak kerana takut, tidak kerana musafir. Apabila orang tanya kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ummatah, kerana dia tak mau menyusahkan umat dia. Jadi para ulama, di kalangan para ulama telah berfatwa dengan fatwa, jika ada hajat keperluan, boleh hal ini, boleh hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Nawawi, ni yang kata tu, dia kata memang dalam mazhab Syafi'i sakit pun tak boleh jamak. Tapi An-Nawawi rahimahullah, dia kata, dia ulas, dia jawab kata Al-Imam Tirmizi, kata tak diamalkan hadis ni. Kata Al-Imam Tirmizi, kata hadis tu tak amal. Kata Nawawi, hadis Ibn Abbas lam yajma'u ala tarkil amali bih bal lahum aqwal. Hadis Ibnu Abbas itu tidak ijma' ulama untuk meninggalkannya, tak beramal dengannya. Bahkan bagi ulama itu banyak pendapat, yakni boleh. Sebahagian mereka mengiktiraf untuk mengamalkan hadis ini. Di kalangan para ulama, mereka kata yang jamak kerana sibuk tu jamak suri, yakni ya, lewatkan zuhur hampir dengan asar, awalkan asar, yakni lepas semayang zuhur tu, sekali masuk waktu asar, semayang. Itu maksud dia. Kalau mana pendapat ini? Kerana di dalam riwayat Amr bin Dinar, dia bertanya kepada Abu Sya'tha ila Jabir bin Zaid, dia dhaifkan oleh sebahagian. Dia menyatakan, azunnu, yakni aku menyangka Rasulullah akhara az-zuhra wa ajjala al-asra wa akhara al-maghriba wa ajjala al-isya. Aku rasa maksudnya Nabi melewatkan zuhur, mencepatkan asar, melewatkan maghrib, mencepatkan isya. Kata Abu Sya'tha, azunnuhu, aku rasa pun macam tu. Itu rasa dia. Kalaulah kata yang dimaksudkan hadis itu melewatkan, nak jamak macam tu lagi susah lagi, nak kena tunggu waktu sampai hujung tu, nak tunggu waktu tu lagi payah lagi. Lebih baik semayang biasa. Ini ialah andaian dan takhmin. Sedangkan Ibn Abbas menyatakan tujuan Nabi supaya tidak menyusahkan umatnya. Maka bila orang tu utama doktor ni, polis apa, ada hajat, bukan adat dia, dalam keadaan terdesak, jaga mesin, jaga keadaan yang kalau dia pergi solat ganggu, menyebabkan kepayahan yang lain, walaupun dia tidak musafir, tidak dalam ketakutan, dia boleh untuk menjamakkan tanpa qasar, tanpa qasar. Ini orang duduk ada terlibat dengan peperiksaan, kemudian nak periksa doktor, dia nak periksa, nak buat pembedahan di hospital Kangas saja, ambil kata lepas asar nak buat sampai berapa jam, nak pergi semayang macam mana? Masuk waktu zuhur, semayang zuhur, semayang asar siap-siap, masuk bilik operation. Kalau nak kira qaul tak boleh, dah lah, tak payah cerita lah. Tapi
ramai orang dia suruh pilih hak yang payah tu, dia hajar orang. Saya bukan kata tak boleh, tapi bila mari orang nak amal, dia tak tahulah. Bila tak tahu, itu yang jadi turun tepi jalan lah apa, kemudian kita nak salahkan dia. Patut kita kena tanya pendekatan yang kita guna selama ini di dalam mengajar fiqh ni. Kalau boleh kita pilih pendekatan taisir, memudahkan. Nabi itu Qaradawi dari dulu kempen kepada fiqh taisir, fiqh yang memudahkan. Taisirul fiqh, mudahkan fiqh, bukan memudah-mudahkan. Dia memang dimudahkan. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilih antara dua benda, melainkan dia pilih yang mudah. Golongan yang bagi fatwa dari segi adab lah, ahli yang bagi fatwa dia pilih hak payah untuk diri dah, tapi dia bagi fatwa hak mudah untuk orang. Itu adab. Sebab apa? Kalau tidak, kalau dia pakai hak mudah sekali, memang lagi duduk kuih mudah lah. Maksudnya dari sisi dia tu dia pilih hak warak, tapi untuk orang awam bagi yang mudah. Supaya jangan kali tak apalah yang telah berlaku, kita ingatkan, jangan semayang di situlah, nanti bahaya orang lain. Jadi orang lain nak guna jalan tu dan keluarga dia sendiri, bukan dia sajalah, untuk semualah. Tapi kita nak ingatkan juga, termasuklah orang lain juga, mana-mana upacara agama jangan guna jalan sampai kacau orang. Apa pun tak boleh, sampai orang lain jam, orang nak pergi hospital tak boleh apa. Tengok ada orang ke apa jam jalan, tak boleh duk pergi melompat atas jalan ke, duk pergi hempuk nyok atas jalan ke, tak boleh lah. Nak pergi buat di kawasan persendirian, jangan kacau kawasan orang awam.